والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. Berbahagia dikasihi dan imam seluruh ahli jabatan kuasa Masjid Timah, ashabul fadilah dan berguru, para alim ulama, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita berada di dalam Masjid Timah, masjid yang baru, alhamdulillah. Masjid baru, kipas baru, kipas gergasi masjid dah, masya-Allah. Kafe pun baru, masya-Allah. Kan semua baru. Kalau tak mau main masjid juga ubah mana. Kalau masjid baru dan suruh main masjid, jadi tak mau main masjid kalau boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ini kita sambung kitab kita muka surat yang ke-10, perenggan yang kedua. Muka surat ke-10, perenggan yang kedua. Yang mana pada bulan lepas kita telah melihat pengarang menyatakan bahawasanya manusia ini adanya musuh yang boleh dilihat dan juga musuh yang tidak boleh dilihat. Musuh yang boleh dilihat yaitu iblis, la'natullah, dan juga musuh yang kita boleh lihat daripada kalangan manusia itu sendiri. Sebab itulah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang kamu nak buat mestilah mulakan dengan bismillah. Seperti yang kita tengok sebelum ini disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As menyatakan bahawasanya apabila kamu nak mulakan sesuatu pekerjaan, sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Kerana dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu banyak fadilah ataupun banyak keberkatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan kelebihan bila kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, disebutkan di dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub yang telah dikarang, yang telah disusun semula oleh seorang ulama daripada Kelantan, iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Dia buat ringkasan daripada kitab Lughatul Hadis yang dikarang oleh Syekh Al-Alimul Allamah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Dalam kitab itu, dalam bab yang kedua, menyatakan faedah ataupun kelebihan orang yang baca bismillah. Yang pertama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kullu mri'in fi balin la yubda bismillah fa huwa aqta. Setiap benda yang kamu tidak mulakan dengan bismillah, maka kerja kamu tadi tidak akan mendapat keberkatan, tidak akan mendapat fadilah ataupun pahala dari sisi Allah. Kerana apa? Tak mulakan kerja dengan bismillah. Dalam kisah yang disebutkan dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub diceritakan perbezaan setan ataupun iblis yang duduk dalam tubuh badan manusia yang sentiasa menyebut bismillah, dan juga keadaan iblis ataupun syaitan yang duduk dalam diri manusia yang tidak pernah menyebutkan bismillah. Maka dalam kitab itu dicerita main dua orang iblis ni, syaitan ni
Seorang setan gemuk, seorang setan kuih-kuih. Maka setan hak gemuk bila jumpa hak kuih, dia tanya, geng abang, ambil wang tu lah setan. Ya, dia kata geng abang dah tak? Dia kata beres, sehat dah tak? Tapi aku nak tanya hang wahai Iblis, pasal apa yang badan hang kuih sangat dah tak? Badan aku ni gemuk sendiri, masya-Allah, tabarakallah. Maka Iblis hak kuih, dia kata celaka dah. Dia kata celaka syukur kerana aku silap masuk badan dah. Aku silap masuk badan dalam tubuh badan seorang manusia yang bila mana dia nak buat betul apapun Bismillahirrahmanirrahim, maka aku pun jadi apa? Jadi kurus, tak boleh nak buat benda sama dengan dia buat. Kerana apa? Kalau kita makan tak mulakan dengan Bismillah, maka kita makan dengan Iblis. Kalau kita masuk rumah tidak membaca Bismillah, maka rumah kita penuh dengan Iblis. Kalau kita berjima tidak Bismillah, maka kata ulama kita berjima sebenarnya dengan Iblis. Wal'iyadzubillah. Sebab tu aku kuih dah. Masya Allah. Saya kuih ni orang Iblis ni. Kalau kata Ustaz Iblis dia buat kuih Iblis ni, Masya Allah. Ni orang tu ni setan kita ke Iblis pun, Masya Allah. Ya, main pula Iblis apa? Hak gemuk. Hak kuih hidupnya pula hak gemuk. Dia kata, hang ni dah mengenal lah gemuk, buncit yang boleh dah. Sihat, dia nak tembul kan? Masya Allah. Tabarakallah. Dia kata, aku ni, dia kata, dia orang tanjung kata, keng, tanjung yang biasa. Keng tu dia sempoi maksudnya. Aku ni kata sempoi, Masya Allah. Kerana apa? Kerana aku masuk badan, aku sudah berdamping ataupun aku sudah masuk dalam satu tubuh badan yang dia ni ikut selera aku. Masya Allah. Dia buat apa pun tak pernah Bismillah, makan pun tak pernah Bismillah, berjima pun tak pernah Bismillah, masuk rumah pun tak pernah Bismillah. Apa sahaja kerja yang dia buat, dia tak pernah mulakan dengan Bismillah. Maka apa yang dia makan, aku makan. Apa yang dia buat, semua aku buat. Sebab itulah perut aku boleh, badan aku sihat. Kerana tuan badan ini tidak membaca Bismillah. Masya Allah. Apa dia? Hebatnya Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka pada malam ini pengarang nak cerita lagi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Selanjutnya, apabila keadaan ini dibiarkan, kotoran yang mendam di hati tidak dibersihkan, titik hitam yang mengotori lembaran fitrah tidak dicuci dengan air taubat, maka lembaran hati yang telah tergores dengan titik hitam akan bertambah hitam, sehingga maksiat demi maksiat yang dilakukan yang menyebabkan kekotoran yang sangat teruk di dalam hati, yang memudahkan bagi iblis untuk menguasainya. Maka apabila hati sudah ditawan oleh iblis, hati akan kurang membenci kemaksiatan, bahkan terkadang merasa seronok dengan berbuat maksiat, dan akhirnya sampai ke peringkat dia merasa berbangga dengan bermacam-macam maksiat yang dilakukannya. Kata pengarang, bila hati kita ni sudah dipenuhi dengan maksiat, ataupun hati kita ni boleh dikatakan majoriti telah dikuasai oleh iblis, yang pertama dia, kita akan mula bencikan kepada kebenaran ataupun kebaikan, dan kita mula suka ataupun cinta kepada kemaksiatan. Yang kedua, bila hati kita dipenuhi dengan sarang-sarang iblis, dipenuhi dengan bisikan hawa nafsu yang telah ditiupkan oleh iblis, ketika itu pula kita seronok pula bermaksiat. Bukan datang seronok, bangga pula dengan maksiat yang kita buat, berbicara pula dekat orang maksiat kita buat. Masya Allah. Ya, kita tengok dalam televisyen 3 suku ni. Televisyen 3 suku. Siaran apa tak tahu, tapi 3 suku lah siaran tu. Masya Allah. Dia buat apa? Anugerah bintang popular berita hairan, bukan harian, hairan. Kata apa?
semua pening belakang. Masya Allah. Diumumkan pemenang sekian-sekian, nama pemenang tu pelawak yang terkenal dalam negara Malaysia. Masya Allah. Diumumkan dia menang satu anugerah, dia bangkit, dia boleh cium bini dia depan orang. Masya Allah. Dia bukan cium pipi, dia cium mulut bini dia. Oh, simple dia dah. Masya Allah. Ya, sebab iblis mula menguasai diri dia. Boleh dia cium berpuluh ribu orang duk tengok live secara langsung satu Malaysia duk tengok, dia cium dengan bini dia. Masya Allah. Sebab pasal inilah manusia yang telah dikuasai oleh iblis laknatullah. Dia seronok, dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Masya Allah. Dan kita tengok pula dalam Facebook orang hantar seorang pelacur, seorang pelawak Allah. Masya Allah. Seorang pelawak yang terkenal. Masya Allah. Dia hantar mesej kepada satu orang perempuan mana tak tahu. Mesej dia, I nak jilat. Dia buang dulu lah bahasanya. I nak jilat, jilat apa tak tahu. Itu dia punya mesej. Nak jilat apa pun. Masya Allah. Nak menunjukkan apa? Bangga dengan maksiat, dengan kemungkaran yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir zaman. Masya Allah. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, la yabqa minal Islam illa ismuh. Akhir zaman kamu melihat umat Islam nama saja Islam, tapi dalaman dia, rohani dia, cara kehidupan dia tidak menggambarkan dia seorang Islam, dia seorang yang beriman kepada Allah. Tak tahu. Masya Allah. Dan saya pergi ke Pulau Pinang dan subhanallah, cuci mata. Cuci mata. Kita nak cuci mata, nak lepes serban kan, dia potong kan, kita tak boleh nak tengok kan. Bila pergi jalan apa, kot sikit apa, tepi lori berindustri aku. Masya Allah. Tengok anak-anak darah simpul yang ada kan. Masya Allah. Kita jalan tu tengok, hak ni apik kan layu apa, muka apik, buang dah muka macam dah, pakai pula lagu apik. Masya Allah. Sebini macam apik dah pakai. Masya Allah. Paha dia putih lembut. Masya Allah. Belum tak tengok ori rezeki tu tengok dia. Masya Allah. Bila dia tengok lama ni, bini dia geli. Lama ni dah. Dia cari wangi bang. Dia marah kita pula. Masya Allah. Pasal apa? La yabqa minal Islam illa ismuh. Akhir zaman kata Nabi, manusia yang kata dia Islam, nama Islam, tapi dalaman dia tidak Islam. Wal'iyadzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita. Kerana Allah nantinya, bahkan Nabi sebut juga dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah ra'in, iaitu ketua. Setiap daripada kamu adalah khalifah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan syiar dan juga agama Allah. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan kamu tetap akan ditanya oleh Allah mengenai apa yang telah dipertanggungjawabkan ke atasmu. Masya Allah. Allah katanya, kalau suami di akhir hayat esok bila dah mati bertemu dengan Allah, pakat doa di hari kiamat, Allah nak tanya, wahai fulan bin si fulan, kamu sebagai seorang suami waktu hidup di dunia dulu pernah tak suruh isteri kamu menutup aurat? Kalau kita hadap mengaji, kita katakan, ya Allah, aku dah suruh dia menutup aurat, ya Allah. Kelia, bukan ada soalan. Mai pula soalan yang lain, wahai fulan bin si fulan, dulu di dunia kamu ada anak 3-4 orang, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Kamu pernah tak suruh mereka menutup aurat? Taat perintah Allah. Kita hadap mengaji masjid imam, ya Allah, aku dah suruh dah mereka, ya Allah. Kelia, boleh jawab, Masya Allah. Tapi kita takut, mungkin kita boleh jawab, kita takut bini kita pula tak boleh jawab. Wal'iyadzubillah. Kita suruh dah dia tutup aurat, tapi di depan kita saja dia tutup, belakang kita dia buka hati. Masya Allah. Dia buka hati. Sebab tu ada seorang ustaz dia kata, sebenarnya suami yang bagi isteri dia pakai baju yang ketat-ketat, ya, bini dia pakai baju ketat-ketat,
Kalau bini dia ramping sopan dia lofa tak apa. Ni bini dia naik motor pun tutup nombor plate dengan nombor motor dia dekat. Masya Allah, punya badan sah bini tu. Tapi buat dia megah bini dia pakai baju ketat-ketat begini. Subhanallah. Ustaz tu kata apa? Kalau seorang suami bagi bini dia pakai baju yang ketat-ketat, maka apa? Maka orang lain tengok orang jadi seronok. Orang jadi seronok. Maka kata Ustaz tadi ni, orang suami tadi ialah seorang suami yang membenarkan orang lain merogol isterinya. Masya Allah. Ada orang ni dia boleh tengok bini dia tahu dah dia ni sakara, dia ni sakna, dia ni putih dia ni tak. Orang boleh tahu. Masya Allah. Sebab kita ada bidayah orang. Ya, sebab tu bila berlakunya kes rogol dan sebagainya, orang perempuan terutamanya dia akan salahkan orang ni. Dia kata ni semua orang ni yang kesehatan, nafsu syahwat kuat, nafsu seks dia kuat, sampai jumpa orang tua pun dia pergi rogol semua. Masya Allah. Kita kena cek tengok kawan hak dia rogol tu pakai rogol. Kalau mau kata pakai telekung dia pergi rogol, kalau memang salah lagi ni lah. Tapi mau kata hak tua tu pun pakai dia tunjuk mengata selak kau nampak, selak kau ni nampak, salah apa? Salah tu orang tua hak dia rogol. Masya Allah. Sebab tu kita kena jaga di akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang telah sampai ke peringkat ini bermakna ia sudah terlalu sakit dan sangat susah untuk diubati. Lembaran putih fitrah telah menjadi hitam legam dan sudah terlalu susah untuk dibersihkan. Maka kalau hati kita sudah ditawar oleh iblis, kata pengarang, bayar kita nak ubah. Bayar nak ubah, tapi lambat masa. Boleh kita nak ubah, tapi ambil masa yang lambat. Masya Allah. Kan macam orang nak berhenti seorang kan kutimah tak ada seorang tu saya disebut. Masya Allah. Dia tu bisa ongkok 40 tahun dah semenjak GST tak ada sampai GST ni dia bisa dulu. Masya Allah. Ustaz kata GST pula. Ustaz kata apa? Ongkok haram. Lagi dekat bisa. Masya Allah. Ya, ongkok tu haram. Maka ulama buat perumpamaan. Ulama buat perumpamaan. Apa hukum bagi hukum dah? Apa hukum bisa hukum dia haram? Apa hukum orang yang mendedah haram? Hukum dia adalah haram. Maka kalau dia bisa bermakna lebih kurang dia duduk kawan dengan dia lebih kurang. Kata pokok tu dah haram dah, tapi dia kata bagi ini haram, tak boleh pegang, tak boleh makan, dia punya isi dia dagingnya, tapi dia tak tahu yang dia berisah tu juga adalah benda yang haram seperti mana babi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, kita tengok dalam satu peralatan akhbar di Malaysia juga seorang doktor ataupun saintis dia buat kajian pada puting rokok. Dia minta ni orang kafir buat kajian. Dia seorang saintis di Australia. Seorang saintis Australia dia buat nak cek tengok betul ke yang kata rokok ni adanya bagi. Maka dia cek boleh dikatakan majoriti rokok yang telah tersebar di pelosok dunia boleh dikatakan di Putin. Hak kita berisyak tu bukan tidak ada payah kan. Hak orang Islam berisyak selama ni majoritinya semuanya ada gelatin babi, semuanya ada darah daripada daging babi. Alhamdulillah. Tapi orang berisyak tak. Pasal apa? Pasal dia tak nampak. Pasal hati dia sudah gelap dengan maksiat yang dia buat. Maka bila ustaz pergi ceramah, bila tinggal dia rokok, dia kata nanti ya umur muda ni. Ya, macam tu juga kita tengok artis-artis, kita dah agak dah kata tak pergi tudungnya haram, kita tak apa. Niat dia memang ada, kata ustaz, niat nak pergi tudung tu memang ada. Kan? Tapi lama dia tak pakai dalam hidup dia dah lama dah dia tak pakai tudung. Bila kita dia suruh dia berubah, dia lambat sekali nak berubah. Masya Allah. Kita tengok mutakhir ini artis-artis yang dikatakan sebagai diva, yang dikatakan sebagai artis yang tok meletup hati rap. Masya Allah. Umur
Bila nak pakai tudung dia ambil masa puluhan tahun kadang-kadang. Masya Allah, tu adat manusia bila nak berubah ke jalan yang baru. Masya Allah. Nah, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia pesan kepada kita, sebelum kamu mati, jauhkan diri daripada 5 kegelapan. Dia kata, jauhkan diri kamu daripada 5 kegelapan. Abu Bakar As-Siddiq iaitu nama gelaran dia. Abu Bakar nama gelaran, As-Siddiq pun nama gelaran. Nama betul dia disebutkan oleh ulama, nama dia ialah Abdullah bin Quhafa. Ada banyak lagi nama dia di bagian, tapi yang pendeknya Abdullah bin Quhafa, itu nama dia. Maka Abu Bakar As-Siddiq, orang tanya, Ustaz, kenapa dia tahu nama Abu Bakar, dia tak tahu nama Hadad? Dia bicara juga nama Pak Abu Bakar. Apa makna Abu Bakar tu? Abu bapa, Bakar itu adalah bapa anak dara. Bakar tu anak dara. Kenapa dia panggil bapa anak dara? Kerana kata ulama, ketika mana Abu Bakar ataupun Abdullah bin Quhafa bagi anak dia Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Abu Bakar, ketika itu Aisyah masih lagi anak dara. Maka Abu Bakar bapa anak dara merujuk kepada Aisyah. Orang tanya pula, Ustaz, As-Siddiq itu siapa? Ulama As-Siddiq ini adalah gelaran yang spesial yang telah diberikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Quhafa. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ataupun menjalani satu peristiwa yang aneh, iaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bila kita buka Al-Quran awal juzuk 15 surah Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah kata apa? Subhanalladzi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Asra, yang memperjalankan, maha suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada satu malam. Maka ulama menyatakan Nabi menjalani peristiwa Al-Isra wal Mi'raj bukan satu malam, akan tetapi juz'um minal lail, setengah daripada malam. Setengah daripada malam, bukan setengah malam, setengah daripada malam. Maka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Allah menjalankan Nabi daripada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ilal masjidil aqsa di Palestin. Maka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu dipanggil Al-Isra ataupun rihlatul ardiyah, perjalanan darat. Masya Allah. Lalu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai Masjidil Aqsa, maka Nabi di-mi'rajkan oleh Allah. Mi'raj mula daripada Masjidil Aqsa, Nabi jumpa Allah di Sidratil Muntaha, itu dipanggil Al-Mi'raj. Kata ulama, dia juga dipanggil Rihlatus Samawiyah, perjalanan langit. Masya Allah. Orang tanya pula, Ustaz, dari satu lapis langit ke satu lapis langit itu lama mana? Ambil masa dia, Ustaz. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas menyatakan bahawasanya langit pertama nak pergi ke langit yang kedua mengambil masa 500 tahun masa dia. Masya Allah. Tapi Nabi nak jumpa dengan Allah lebih daripada apa? Langit yang ketujuh tak sampai setengah malam. Masya Allah. Maka Nabi turun balik, Nabi pergi bagi tahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ni semalam aku nak jumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Maka bila Abu Bakar dengar, dia kata, sadaqata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kamu kata semua benar-benar belakang. Masya Allah. Lalu Nabi lagi, As-Siddiq, Abu Bakar, bapa anak dara iaitu Aisyah, As-Siddiq yang membenarkan apa yang dibawa olehku
iaitu Nabi SAW. Nah, sebelum kita tengok apa 5 kegelapan tadi, kita tengok sedikit biodata ataupun latar belakang Abdullah bin Quhafah ataupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan lepas ni kita tahu dia kata Abdullah bin Quhafah ni Abu Bakar namanya. Saya sahabat dulu dia suka panggil dengan gelaran. Dan dia cerita sebelum ni macam saya dia panggil Rosyamno. Kalau kau pulang ni dia panggil Ustaz Nah, bagaimana orang bagi masya-Allah. Nah, dia tahu insya-Allah. Apa dia disebutkan dalam kitab ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum dia memeluk Islam orang bagi gelaran kepada dia Al-Atiq. Al-Atiq maksud dia merujuk kepada Abu Bakar ini seorang manusia, seorang lelaki yang handsome rupa dia, yang sehingga orang dia yang tampan, yang menawan, bila orang tengok dia depan bunga, dia memang minat sekali, masya-Allah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lahir 2 tahun ataupun umur dia 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, Abu Bakar As-Siddiq lahir selepas 25 bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum dia memeluk Islam, dia juga di antara salah seorang pembesar Quraisy yang disegani di Makkah Al-Mukarramah. Maka dalam kitab ni dicerita bagaimana Abu Bakar As-Siddiq boleh tertarik nak masuk Islam ataupun di manakah noqtatul tahawul, titik permulaan Abu Bakar memeluk Islam bila dia berlaku, masya-Allah. Maka ketika mana Abu Bakar As-Siddiq dia berdagang ke Habsyah, bila berdagang ke Yaman, bila berdagang ke Yaman, maka dia di sana dia jumpa seorang guru tua. Bila jumpa dengan seorang guru tua yang alim ni banyak anak murid, maka Abu Bakar dia sembang dia. Bila dia sembang semua, maka guru tua tadi ni dia mahir dalam kitab-kitab terdahulu, di antaranya Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya, semua duduk dalam dada dia, masya-Allah. Maka Tok Syekh ni tadi ni tanya Abu Bakar, wahai lelaki, kamu ni datangnya daripada Makkah ke? Dia kata, ya, aku daripada Makkah. Soalan yang kedua, kamu ni datangnya daripada keturunan Bani Quraisy di Makkah ke? Ya, aku daripada keturunan orang Quraisy di Makkah. Maka mai soalan yang ketiga, dia pelik ni, Tok Syekh ni tanya. Dia kata, wahai lelaki, aku nak minta kepada kamu satu permintaan. Boleh? Kata boleh. Abu Bakar tanya, wahai lelaki, apa yang kamu nak, apa yang kamu hajatkan? Maka Tok Syekh dia kata, sesungguhnya aku nak tengok siapa perut kamu, boleh tak? Masya-Allah. Baru jumpa nak tengok perut dah, gagak tendang dia tengok perut kita. Yang kena celah-celah tu tak nanti ya Allah berdaki, ya Allah Rabbi tobat tak tujuh dah, masya-Allah. Maka Abu Bakar dia jadi heran, pasal apa dia ni dah lah baru jumpa nak tengok perut aku pula, masya-Allah. Maka Abu Bakar tanya, wahai lelaki, pasal apa yang tiba-tiba nak tengok perut aku? Maka jawab guru ni tadi, wahai lelaki daripada Makkah yang berbangsa Quraisy, sesungguhnya dalam ilmu aku, dalam ilmu yang aku pelajari selama ini, bahawasanya di Makkah Al-Mukarramah akan lahirnya ataupun akan munculnya seorang Nabi ataupun Rasul akhir zaman yang nama dia ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Dan yang kedua, Rasul ini akan dibantu oleh 2 orang sahabat. Sahabat dia yang pertama, umur dia tak tua dan juga tak muda sangat, pertengahan umur. Dan sahabat ini di perutnya ada tanda, iaitu tai lalat, bukan tai palat, tai lalat maksudnya. Tai palat maknanya lebih dadah, lebih suhu. Mai tu bintik-bintik kuning, hijau, biru, kelabu tu tai palat namanya. Ini tai lalat, masya-Allah. Nampak apa? Adanya tai lalat di mana? Di pusatnya. Maka sahabat yang seorang lagi umurnya muda merujuk kepada Sayyidina Umar Al-Khattab
radhiyallahu anhu, yang mana yang muda ini dia tegas dan juga seorang yang sangat garang menentang musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Abu Bakar dengar dia bongkar dia selak, masya-Allah. Kan dia selak tu Syekh tu kata, hang dia kata. Dia tak ada dalam hang. Dia kata apa? Dia kata dalam diri dia, sah dah dia ni dah membantu Muhammad. Dia tak beritahu, masya-Allah. Waktu tu Abu Bakar tak masuk Islam ni. Maka lepas tu Syekh tu dia tengok Abu Bakar tutup, lepas tu keluar sembang poteh orang, Abu Bakar pergi mega boleh. Pergi tengok orang yang duk mega barang dagangan dia. Duk 3 hari lepas tu Abu Bakar nak balik ke Mekah Al-Mukarramah. Bila nak balik ke Mekah Al-Mukarramah, dia teringat nak jumpa kali terakhir tu Syekh tadi. Dia pun jalan dodeh pergi jumpa tu Syekh tadi. Masya-Allah. Maka Syekh dia kata, saya nak balik dah ke Mekah. Tak ada benda apa-apa yang kamu nak wasiat kepada saya, bagilah wasiat ataupun nasihat. Maka tu Syekh dia kata, baik. Dia kata kalau hang nak satu zat, maka tu Syekh ni pun berkolak satu helai kertas, yang di atas kertas itu tu Syekh ni tadi tulis syair bahasa Arab. Syekh ni kata, wahai lelaki, kamu balik ke Mekah, kamu tolong baca ni syair ini kepada penduduk Mekah supaya mereka faham. Maka Abu Bakar kata, baik, aku terima. Dia pun balik. Bila sampai di Mekah Al-Mukarramah ni, geng orang-orang Quraisy ni, dia pun terbak mereka Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, ni anak-anak Abu Talib ni didengarku kata dia adalah Rasul. Kami dinasibi kata dahang yang kata tak ada, kami kerana sedekah ya Muhammad ni. Masya-Allah. Sedekah tu bahasa Tanjung juga. Bahasa kita apa? Kami nak labuh ya. Masya-Allah. Kami ni nasibi ada kamu saja, wahai Abu Bakar. Nasibi hang ni ketua kami boleh pakai. Maka kata tak ada hang Abu Bakar, kami sedekah lamalah Muhammad ni. Masya-Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi dekat Nabi. Bila pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tanya, wahai Muhammad, betulkah hang mengaku hang ni adalah Rasul akhir zaman? Maka Nabi kata, ya betul, aku adalah Rasul akhir zaman. Nabi kata. Maka dia pun balik, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu sudah menconteng arang di atas muka kita sendiri. Kamu telah merasakan adat resam datuk nenek moyang kita yang selama ini menyembah berhala dan sebagainya. Tiba-tiba kamu mengaku pula kamu bawa ajaran yang baru, ajaran yang diterima oleh Tuhan sekalian ada. Kamu ni seorang yang sesat, wahai Muhammad. Kalau kamu kata kamu adalah seorang Rasul, buktikan kepadaku apa bukti dia. Dia jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi buat? Nabi kata, wahai Abu Bakar, bukti bahawa aku adalah Rasul adalah bukti dia. Kamu pergi ke Yaman, kamu jumpa dengan seorang guru tua. Masya-Allah. Abu Bakar kata, hai guru tua mana? Kata, hang cuba cerita, kata tengok hak mana satu orang tua. Ramai punya orang tua dia jumpa di Yaman, hak mana satu. Nabi kata, orang tua yang kirimkan kepada kamu sehelai kertas yang atasnya itu ada yang tertulisnya syair bahasa Arab. Orang tua itu yang aku maksudkan. Masya-Allah. Maka bila dia dengar Nabi beritahu sendiri kat dia tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa yang beritahu hang dia? Sedangkan aku duduk di Yaman punya jauh, hang duduk di Mekah ni jarak dia beratus kilometer. Masya-Allah. Beratus hidup daripada Yaman Nabi ke Mekah Al-Mukarramah tu ada 400 kilometer lebih. Masya-Allah. Tapi dari mana yang hang boleh tahu, wahai Muhammad? Maka jawab Nabi, sesungguhnya Jibril telah bagi tahu kepada aku, wahai Abdullah bin Quhafa. Dia tanya balik, siapa pula Jibril, wahai Muhammad? Sesungguhnya Jibril itulah malaikat yang pernah bertemu dengan Rasul-Rasul dan juga Nabi-Nabi sebelum daripada datangnya aku, wahai Abdullah. Didengar saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tu. Masya-Allah. Itulah apa dia cerita pengislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar di antara daripada golongan lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam. Ya, kita kena ingat lelaki pertama daripada orang dewasa memeluk Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Perempuan
perempuan pertama dewasa memeluk Islam ialah isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha. Daripada kalangan kanak-kanak pula iaitu sepupu Nabi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Daripada kalangan hamba sahaya iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq bila dia memeluk Islam, maka dia juga telah memberikan impak yang besar kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu memeluk Islam. Lepas daripada Abu Bakar memeluk Islam, maka sahabat-sahabat dia berturut ikut jejak langkah dia masuk Islam. Yang pertama iaitu Abdul Rahman bin Auf masuk Islam disebabkan Abu Bakar. Yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Yang ketiga Sayyiduna Uthman bin Affan. Yang keempat Sayyiduna Zubair bin Awwam. Yang kelima Sayyiduna Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in. 5 sahabat ini masuk Islam disebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Masya-Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq bila dia sudah memeluk Islam, dia nikah 4 orang. Masya-Allah. 4 orang nikah. Kan? Pada kata kalian 4 orang bagi dia bakal mau ada. Punya isteri yang ikut Abu Bakar nikah 4 orang dari negeri lebar. Kan? Abu Bakar As-Siddiq nikah dia 4 orang. Bini dia yang pertama. Nah, kalau boleh tidak tulis, kalau boleh tulis, kalau tak ditulis kita dapat. Minggu depan boleh dapat kita buat puasa. Siapa boleh kita dimakan siapa dia kilo depan. Masya-Allah. Siapa yang mampu yang gas belajar kita ustaz dah belajar, tidak belajar itu ini. Masya-Allah. Isteri yang pertama Abu Bakar namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza, maka dianugerahkan 2 orang cahaya mata. Yang pertama Abdullah dan juga Asma. Bini yang kedua namanya Ummu Ruman binti Amir. Ummu Ruman binti Amir, dan dianugerahkan 2 orang cahaya mata iaitu Abdul Rahman dan juga Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah pula yang ketiga nama dia Asma binti Umais. Asma binti Umais diberikan seorang cahaya mata nama dia Ibnu Abu Bakar seorang. Nikah pula kali keempat nama dia Habibah binti Khadijah. Bila nikah yang keempat dapat seorang cahaya mata nama dia Ummu Kalthum. Ummu Kalthum bermakna anak Sayyidina Abu Bakar. Semuanya itu ada 6 orang. Maka di antara ciri-ciri fizikal ataupun sifat tubuh badan Abu Bakar As-Siddiq, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq kulitnya putih, kulitnya putih dan kurus badannya. Tipis kedua pelipisnya, iaitu bibir Sayyidina Abu Bakar tak tebal tapi dia tipis, cantik ya, masya-Allah. Dan pinggangnya kecil. Ni pinggang saya Bakar kecil tak mana, kata Aisyah, kata pak aku dia pakai kain yang ada telur leher, masya-Allah, punya kecil pinggang saya Bakar, subhanallah. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga keningnya lebar dan bulu keningnya tebal lebar, masya-Allah. Dan Abu Bakar juga suka mewarnakan janggutnya dengan inai, suka warnakan janggutnya dengan inai, masya-Allah. Dan Abu Bakar As-Siddiq dia ada karamah dia, kelebihan yang Allah bagi kepada sahabat. Di antara karamah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama, siapa yang makan dengan Abu Bakar, makanan tersebut lagi makan lagi banyak, lagi makan lagi banyak, lagi makan lagi banyak, masya-Allah. Kalau orang makan kita berapa juga. Tak ada kawan nak bismillah, ada kita tu baru nak bismillah kita faham ayat tak perlu dah, masya-Allah, tu kita. Tapi sahabat bila makan dengan Abu Bakar, kami duk tengok lagi, kami duk kau lagi banyak makan, lagi duk kau lagi banyak makan, masya-Allah. Yang pertama. Yang kedua, karamah Abu Bakar As-Siddiq, dia mengetahui bila tarikh dia nak mati, masya-Allah, Allah bagi dia tahu tarikh bila dia nak mati. Yang kedua,
Yang ketiga, dia tahu anak yang duduk dalam perut isteri dia, laki ke perempuan, dia tahu. Masya Allah. Dulu mana ada scan, dia tahu. Lah ni kadang-kadang scan, dia kata kembang tu, tengok-tengok kembang bak tu tak pakai teknologi pun silap. Masya Allah. Dia kata ni anak cik ni nampak ni kemanduan ni macam orang lelaki. Dia kata keluar-keluar main tengok lah kembang tu lelaki duduk. Masya Allah. Dan itu pula ya, kita tengok di Palestin seorang perempuan dia beranak kembang nak. Masya Allah. Beranak kembang nak kat surang kembang nak. Masya Allah. Tapi Abu Bakar tanpa melihat scan, apa dia, tanpa menggunakan alatan teknologi canggih, dia beritahu anak hadut dan perut isteri dia, laki ataupun perempuan. Masya Allah. Yang keempat, yang terakhir, apa dia? Iaitu jenazah Abu Bakar As-Siddiq boleh bercakap. Masya Allah. Jenazah dia boleh bercakap. Bakmu sahabat ni. Dan diriwayatkan, diceritakan dalam ni bahawasanya apabila para sahabat bawa jenazah Abu Bakar nak ditanam di sebelah makam Nabi SAW. Bila usung saja sampai depan pintu makam Nabi, para sahabat mendengar jenazah Abu Bakar. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Dia bagi salam. Masya Allah. Para sahabat tak lebah banyak dia. Pasal dia tahu Abu Bakar seorang sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Dia pun tak lebah. Mau kata kita, pak kita hati dia bagi salam kat mak kita, hati Assalamualaikum ya, kita tengok letak beli dulu ya. Masya Allah, itu kita. Tapi Abu Bakar jenazah dia boleh cakap Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila bagi salam kepada Nabi, kata sahabat, pintu makam Nabi dan berbuka dengan apa? Dengan sendiri dia buka ni. Masya Allah. Bukan dia nak pakai remote control, itu Allah kita tu pun dekat pak tu beri kata keluar habis nak tak buka-buka. Masya Allah. Ni baru bagi salam, pintu makam Nabi buka sendiri. Masya Allah. Bila buka sendiri, kata sahabat, mereka mendengar jawapan salam daripada makam Nabi SAW. Nabi kata apa? Wahai kekasihku Abu Bakar, silakan. Tu dia Nabi bagi duduk di sebelah. Masya Allah. Nah, apa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kegelapan yang pertama, kata Abu Bakar, yaitu kegelapan cintakan kepada dunia. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia suruh kita jauhkan diri daripada 5 jenis kegelapan. Yang pertama, kegelapan cintakan kepada dunia. Kerana di akhir zaman kita melihat terlalu ramai umat manusia yang beriman kepada Allah, yang mengucap kalimah thayyibah, akan tetapi kehidupan seharian dia cintakan kepada dunia, lupakan pada hari akhirat. Wal'iyadzubillah. Nabi sebut dalam hadis apa dia? Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang satu penyakit pada umat aku di akhir zaman. Mereka cintakan kepada 5 benda, lupa pula kepada 5 benda. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-'abda. Mereka sayang kepada dunia, cinta kepada dunia, kasih kepada dunia, suka kepada dunia, akan tetapi wa yansawna al-'abda. Maka lupa pula hari yang paling baik untuk mereka, iaitu hari akhirat. Masya Allah. Banyak dunia. Nah, bila Abu Bakar kata cinta apa? Lupakan, iaitu jauhkan daripada kegelapan dunia. Maka sahabat tanya, apakah ubatnya? Ubat tak mau bagi kita jadi orang yang cintakan kepada dunia. Kata Abu Bakar, ubatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita takwa kepada Allah, kita nak buat benda yang tak elok di atas muka bumi pun, kita rasa takut Allah duk tengok kita. Masya Allah. Kita duk berniaga sebagai contoh, kita nak tipu dalam timbangan pun kita takut. Kerana apa? Adanya sifat takwa, maka kita tak jadi nak tipu dalam timbangan perniagaan kita. Masya Allah. Pasal apa? Adanya takwa. Sebab tu Allah pun heran kepada kita ni.
Allah yang cipta kita, tapi dia ni pun heran kita. Dia nak manusia ni teruk. Ya, Allah sebut dalam sebuah hadis qudsi, ajibtu liman ayqana bil hisabi kaifa yajma'ul mal. Allah kata, aku ni cukup heran, aku jadi bingung dengan keadaan manusia yang mana dia kata ayqana bil hisab, dia yakin dengan adanya hari hisab, adanya perhitungan kira-kira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yakin kata pitanya hati kamu itu pun dia hebat, masya-Allah. Kita pitanya hati dia yang betul pun dia kata ada, nanti Allah nak kira. Tapi dalam keadaan yang sama, kaifa yajma'ul mal, kata Allah dia penghulur dokupi Allah dunia. Masya-Allah, Allah hebat kita. Lalu bila Allah hebatnya kita, takkan kita nak jadi orang haji dunia. Kan ada setengah orang dia jumpa, dia kata ustaz, kami dia tengok ustaz tu bagus ceramah ni, ada value lah, dia tahu cinta dunia, orang tahu dia. Dia kira ustaz tu, tapi dia kata ustaz dia cinta dunia. Masya-Allah. Dan cinta dunia di sini apa dia? Cinta dunia di sini dia guna apa yang Allah bagi dekat dia, bukan untuk mencapai keridhaan Allah, tetapi digunakan nikmat yang Allah bagi untuk melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Tu cinta dunia. Kan duit banyak, tabung lagu tak mampu di balik nak. Di balik nak kan tidak majid mah tak timah lagi hak pun boleh rugi. Masya-Allah. Kan di balik nak. Ini subhanallah. Tak apa berulang dia. Kan kereta dia besar-besar, masya-Allah, tabarakallah. Dia boleh guna kereta dia tu bawa mak dia pergi apa hemodialisis, cuci buah pinggang di hospital Sungai Tani, dia boleh guna kereta bel-bel ada dah. Tapi dia bawa mak dia naik kereta Datsun daripada Bedu zaman Piranti punya. Naik sekarang sampai Tanjung duk kipas tu 3 jam, masya-Allah. Sampai pula Tang Sungai tu duk kipas pula 2-3 jam. Sampai bila tak sampai. Masya-Allah. Maka dia guna kereta bel-bel dia bawa mak dia dapat pahala, maka itu bukan dia sebagai cintakan kepada dunia. Kalau kita kata ustaz tu cintakan dunia, bermakna sahabat Nabi semua cintakan dunia. Masya-Allah. Saya bilang bukan apa dia? Kaya takkan dia cinta dunia pun, sedangkan dia suruh kita jauhkan dari cinta dunia. Abdul Rahman bin Auf, masya-Allah, kaya subhanallah, takkan sahabat cintakan kepada dunia, sedangkan mereka sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kegelapan apa? Kegelapan daripada perbuatan dosa. Kegelapan daripada perbuatan dosa. Maka ubat dia, kata Abu Bakar As-Siddiq, iaitu taubat nasuha. Kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah, barulah Allah terima kita punya taubat dan kita punya penyesalan. Lalu Allah kata apa? Balasan kepada orang yang hidup di muka bumi buat maksiat tapi tak mau bertaubat, tak mau juga bertaubat. Kan rumah ibu-ibu di depan saya ni boleh dikatakan majoriti 90% semua ada estro beyondnya. Masya-Allah. Estro ni kata orang ustaz, estro hatu main dengar ceramah ni, estro habis rakam. Masya-Allah. Hebat dah ustaz ni. Ya, ustaz pun nak tekan 1, 2 semua ada ni betul. Kan dan tidak tu. Kan kita tengok apa? Rancangan estro operasi buat tanah kubur bawah Nasir Bilal Khan. Ya, dia ni kita boleh bercipir dia tak ada suara. Masya-Allah. Yang dengan jambu dia, dengan minus obat dia. Yang tadi siang tadi dia tengok apa? Kita tengok dia cerita mengenai seorang ustaz yang sembang dekat, yang belakang, yang kita dia tu alim, dia tunjuk dan cerita dalam buku tu. Kan kadang-kadang kita tengok saja, kita tak ambil iktiraf. Kadang-kadang kita show pasal hak Nasir Bilal Khan tu dia sengok tu, kita nak tengok hak cerita kawan tu mati kena sesat, kita tak tengok. Dia tengok Nasir Bilal Khan, masya-Allah. Nasir Bilal Khan kalau bantu nak pergi jumpa tapi di luar sudah dia makan ada tu anak dia jaga, masya-Allah. Dia tak ada anak dia ada. Maka dia jauhkan daripada kegelapan muka dosa. Maka Allah kata yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Allah kata sesungguhnya orang yang bertakwa, yang bertaubat, Allah akan
himpunkan mereka di hari akhirat wafda, seperti mana seorang tetamu di atas muka bumi. Tetamu memang kita bagi silakan masuk duduk nak minum ayam apa, ayam sasi ada, ayam kaki potong ada, macam-macam ada ayam. Masya Allah. Ayam kaki potong kalau boleh minum tak ada. Ayam kaki potong dah tanduk ni dah. Masya Allah. Malam tu saya buat forum dengan Ustaz Syafi Yusuf Ghani. Habis tu di masjid kebun nanti, kebun lepas hati, kebun lama, belakang dia kata, Ustaz, malam ni kita buat ayam sempit yang ayam potong kaki tu ya, alamak, ayam potong kaki pula malam ni. Masya Allah. Yang itu dia terletak dia apa ayam potong kaki yang rumah nanti Ustaz nanti bagaimana. Dia kata sedap pula ayam ni. Masya Allah. Kita pun pergi dia jamu dengan kambing, semua sempit, kepala lutu yang kambing. Masya Allah. Makan. Dia kata ayam potong kaki, Ustaz nak potong balik apa? Ustaz makan apa? Ni bayar. Ada yang nak potong belakang ni bayar. Apa dia? Dia punya kandungan isi kandungan dia. Madung dia tulis lagi cuba agak belum. Ayam kaki potong. Menjadi timah ya. Menjadi dapat resmi nak dapat makanan. Menjadi tak ada. Masya Allah. Apa dia? Yang pertama susu nada. Susu nada. Susu tino. Susu pin. Yang kedua aiskrim soda. Ayam aiskrim soda. Yang ketiga bubuk FNN strawberry. Masya Allah. FNN strawberry, bubuk FNN, bubuk susu, bubuk ayam aiskrim soda, bubuk FNN strawberry itu. Masya Allah. Bubuk daun pudina iaitu ke balona. Masya Allah. Ke apa? Sempurna. Subhanallah. Ayam potong kaki namanya. Ya, orang main rumah kita layak dia sungguh-sungguh. Masya Allah. Tuan nak ayam apa tuan? Ayam potong kaki ada, teh panis ada, teh arak ada, ayam ketum ada, macam-macam ayam ada. Masya Allah. Kalau begitu kalau begitu dia tak tanya lah. Masya Allah. Apa dia? Allah jemput kita di hari akhirat wafda dalam keadaan sebagai seorang tetamu yang istimewa. Akan tetapi kalau orang yang Allah wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, kalau orang itu banyak melakukan maksiat kepada Allah, banyak derhaka kepada Allah, Allah akan jemput juga. Tapi Allah wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, Allah halau dia, Allah heret dia masuk dalam neraka jahannam wirda, dalam keadaan yang terlalu dahaga, dalam keadaan yang terlalu haus. Kerana apa? Di dunia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegelapan yang ketiga iaitu kegelapan alam kubur. Kegelapan alam kubur. Apa ubat nak beri cerah alam kubur kita? Kubur kita nak beri cerah. Kata Abu Bakar sentiasa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak sebut kalimah tauhid. Yang keempat, kegelapan alam akhirat. Kegelapan alam akhirat, maka ubatnya ialah amal soleh. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kita buat malam ni amal soleh dah menuntut ilmu. Sebab tu ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, punya pentingnya kita mengaji ilmu. Disebutkan dalam kitab yang disebutkan tadi Al-Jawharul Mawdu wa Munabihatul Qulub, dia umai satu kisah mengenai kelebihan orang yang sentiasa duduk di dalam majlis ilmu, orang yang sayang kepada ulama. Disebutkan daripada Ka'ab al-Ahbar menceritakan bahawasanya apabila seseorang hamba Allah itu dihimpunkan di hari akhirat, semua pakat himpun, dan ketika itu Allah timbang amalan baik dan juga amalan buruk. Bila timbang amalan baik kawan ni, tengok-tengok amalan buruk dia lagi berat daripada amalan baik. Bila amalan buruk banyak, maka dia sudah semestinya menuju ke neraka, berjalan ke neraka. Dalam hidup jalan tu Allah perintah, wahai Jibril, kamu bitahan sahabat anak masuk neraka tadi, kamu ditanya oleh beberapa soalan. Mudah-mudahan dengan soalan yang aku suruh hang tanya ni dia boleh jawab, dan aku akan hapuskan dosa, masukkan dia ke dalam syurga. Masya Allah. Maka Jibril pun jalan, bahasa kita Jibril jalan dulu. Bila pergi dekat hamba Allah tadi, Jibril kata, hei manusia, anak kita mana?
Dia kata aku nak masuk dalam neraka dah. Dia kata dosa punya yang betul hak dunia dulu berat tadi. Dia kata dosa halu isap rokok depan pegang ni timah lu tak habis lagi. Dia kata Allah nak masuk neraka dah. Maka Jibril kata wahai hamba Allah hang terusan masya-Allah. Tak lu dengan cerita dia kata pergi rokok tak apa isap tak apa. Saya Jibril macam kita jawab ada bicara itu masalah. Yang berbicara itu masalah. Soalan yang pertama yang Jibril tanya, wahai hamba Allah, di dunia dulu hang bisa tak di Malaysia ini duduk tak dalam kuliah-kuliah yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan hang bisa duduk tak? Dia kata tak bisa. Jibril kata jadi pakai hang ni nak bukan jadi pakai hak tu pun tadi masya-Allah. Mai pula soalan yang kedua. Jibril tanya dulu di dunia dulu ni hang bisa tak duduk sekampung dengan ulama? Tu dia duduk dengan kampung ulama boleh kira masya-Allah. Hang bisa tak duduk sekampung dengan ulama tu buah aduk mengajar di masjid yang tu menyebarkan agama Allah? Hang bisa duduk dia kata dak rumah semua je gigit dekat. Tu dia begitu orang ni masya-Allah. Mai jawab. Soalan yang ketiga Jibril tanya wahai hamba Allah, sesungguhnya waktu kamu hidup di atas muka bumi dulu ada nama kamu ke, nama adik-beradik kamu ke yang nama dia sama macam ulama? Kalau tak ada pun ada tak keturunan hamba daripada ulama? Ada apa tak? Tu dia tapi nama pun dia tak beritahu apa nama kita nak bubuh ke anak kita, kat cucu kita, cicit kita bubuh nama highlight yang bubuh nama apa? Ni Abdul Aziz. Ada siapa dia tak boleh mak dia ketak pakai sesuai dengan dia ni nama pokok orang tu ya ada ni tu mana kan berlaku di Masjid Sembilan sebab macam satu orang mami ni dulu dia kerja dengan Air Force Air Force Australia yang duduk di tanah Melayu dulu masya-Allah. Dia kata ustaz apa dia ni satu hari seorang ustaz tu main ceramah mengenai tafsir sikit dia besar tak apa hujan dia bilang kita bagi wakil nanti insyaAllah. Apa dia satu hari ustaz ni main ceramah mengenai tafsir surah Yasin. Tafsir tu dia buka tafsir tapi dia tak tengok depan tu siapa kat kanan kita tafsir ni. Ustaz tu kata okey hari ni kita buka mengenai tafsir muka surat sekian yang mana buku ni dikarang oleh Tuan Guru yang Abdul Aziz Ni'mat Menteri Besar Kelantan. Dia dengar nama Tuan Guru ni tangan bagi sen dia lepas kita tafsir dengan ayat Quran habis dia lepas masya-Allah. Nak apa ada ayat bagi sen yang itu ada masya-Allah. Maka kita akan ibu nama sudah bubuh nama macam nama sahabat Nabi yang ini bubuh nama pelik-pelik dan makna pun tak tahu. Louis Hamilton tu dia Allah F1 yang ni masya-Allah. Michael Schumacher tu dia Allah dia pelik mak dia panggil tak tahu cuka nak pergi Schumacher tak tinggal lagi cuka masa cuka habis lingkup anak-anak cucu ya bubuh nama ustaz Muqaddim Ma'ruf bubuh nama siapa nama ustaz Muqaddim Ma'ruf seorang ulama bubuh nama Muhammad Adnan dan bubuh Adnan di Sungai Karangan bubuh nama ustaz ni dapat Louis Hamilton Juhi Chawla Ashwarara pokok sekat macam-macam dia bubuh masya-Allah. Pasal apa? Jibril nak tanya kamu nama kamu ada tak seperti mana nama ulama ataupun keturunan mai daripada keturunan ulama? Dia kata aku lagi tak ada. Ni masya-Allah. Naik pula soalan seterusnya. Dia kata waktu kamu hidup di muka bumi dulu pernah tak makan dengan ulama? Tu dia dan makan dia. Kalau saya dia makan semua dalam hidup. Saya buat Jibril tanya bukan nak abang saya ulama. Kalau ustaz mana mengajar jom kita pergi makan kita roti apa yang terlihat ustaz. Tapi ustaz bayar aku bayar kan. Apa dia tu buat kita makan pergi makan ustaz Halim Nasr aja jom kita pergi makan lagi ke mana di pok sekejap kena budak kita malu berapi masya-Allah. Kita makan yang ulama kita tahu ada setengah orang dia sengaja nak makan ustaz ataupun tutup buku kalau ustaz tu yang dia ni hantar dia besar lah dengan bismillah kita baca lah masya-Allah. Tu kita ustaz bisa kunci nama dia masya-Allah. Kalau makan yang tutup buku ni kita jadi serius kan dia duduk baca doa lama ya doa lama yang berulang musim macam-macam berbunyi dia ni masya-Allah.
cerita. Kalau aku boleh bertanya, aku jadi masalah kan? Bila pihak masjid panggil makan dengan para alim ulama, kita makan pasal bidunnya. Maka dia kata hantu, dia tak ada apa dia kata. Itu dia kata halah camlah ini. Dia kata wahai hamba Allah, di dunia dulu kamu ada kawan dengan seorang manusia yang mana kawan kamu tadi ini cintakan kepada ulama, ada kata ada. Dia kata aku ada. Dia halah boleh buat. Masya Allah. Maka bila dia kata ada, Allah kata wahai Jibril, kamu pegang tangan dia, kamu heret dia masuk dalam syurga aku, kata Allah, kerana aku dah hapuskan dosa dia, kerana dia kasih kepada orang yang mencintai ulama. Apa dia? Kita main pada ilmu amalan soleh. Yang terakhir pada malam ini, kegelapan yang kelima, iaitu gelapnya titik sirat. Kena ada yang gelap titik sirat. Nak jalan tu kata ulama dia lebih kecil daripada rambut manusia, lebih tajam daripada pedang, iaitu titik yang sirat. Ubah daripada kata Abu Bakar, kamu kena yakin dengan Allah dan kena yakin dengan perkara yang baik. Nah, mudah-mudahan kita berhenti takat yang kita baca tadi beliau. Sudah terlalu sakit dan sangat susah untuk diobati. Lembaran putih fitrah telah menjadi hitam legam dan sudah terlalu susah untuk dibersihkan. Kita berhenti di situ. Bulan depan kita sambung insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada kebaikan, ada keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita beristighfar, minta keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dosa mak ayah kita, dan juga dosa sekalian muslimin muslimat sekalian. Insya-Allah kita istighfar dengan sekuat-kuatnya. Mudah-mudahan masjid kita ni apa dia diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani Sorry.
أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.